So, di dalam slide ini, kita akan melihat beberapa contoh tutorial berkenaan dengan Francis turbine. Kita pergi kepada soalan nombor 1. A Francis turbine works with flow rate of 15,500 liter per second and runner rotate at 428 RPM. Velocity of water at inlet is 9 meter per second and pressure head at this area is 260 meter of water. Center point of turbine is located at 3.35 meter from the draft tube. Inlet diameter and inlet width for runner is 2.4 meter and 0.3 meter respectively. If overall efficiency is 90%, determine the power of turbine, the guide vane angle and the blade angle at inlet. So, langkah pertama yang perlu dibuat oleh pelajar, seperti biasa, diharapkan pelajar boleh melukis velocity triangle. Memadai untuk pelajar menulis velocity triangle seperti yang dinyatakan di dalam slide ini. Nilai pada inlet di sini masih lagi boleh kita anggap sebagai representative untuk Francis turbine. Kemudian, saya harapkan pelajar boleh list down semua sekali parameter ataupun maklumat daripada soalan. So, di dalam soalan dinyatakan sebagai pressure head. So, jadi pelajar kena faham pressure head unitnya adalah di dalam meter dan rumus untuk pressure head adalah P over rho G. Kalau dinyatakan sebagai pressure sahaja, tekanan, unit dia adalah Pascal ataupun kilopascal dan simbolnya adalah P. Rumus untuk pressure adalah rho GH. Jadi saya harap pelajar boleh faham. Pressure adalah rho GH dan pressure head ialah P. Rho G ni kita bawa ke bawah P over rho G. So dia akan equal to H. So H di sini adalah dalam unit meter. Okay, itu sebenarnya hubungan di antara pressure head dan juga nilai pressure. Soalan pertama adalah untuk mengira the power of turbine. So, power of turbine rumusnya adalah rho GQH. Dan di dalam keadaan ini, kita boleh mengira dengan menggunakan Bernoulli equation. Kerana kita dapati bahawa di dalam soalan ini, kita diberi satu keadaan Francis turbine seperti ini, diberikan nilai ketinggian di antara point 2 dan point 3. Okay, so oleh itu kita kata kita boleh membuat pengiraan Bernoulli equation berdasarkan point 2 dan point 3. Kita ada P over rho G, V square over 2G dan Z pada 2. Kita ada pressure, velocity dan Z pada 3 dan juga kita tambahkan head of turbine. Kita perlu faham di dalam Bernoulli equation, head of turbine akan berada pada outlet. Untuk pump ataupun head of pump akan berada pada inlet. Okey, kalau kita melihat Bernoulli equation di sini, kita dapati bahawa pressure di sini wujud. Kerana apa? Francis turbine memerlukan casing dan di dalam casing akan terbentuk pressure. Keadaannya sama seperti centrifugal pump. Maksudnya kalau casing itu bocor, ia akan mengurangkan pressure, oleh itu air akan keluar, membawa maksud velocity air akan berkurangan dan kipas ataupun blade Francis turbine mungkin akan berpusing secara perlahan. Jadi nilai pressure pada 2 sebenarnya wujud kerana ia adalah pressure di dalam Francis turbine. Velocity pada turbine juga wujud dan Z kita kata juga wujud kerana ia berada pada ketinggian 3.35 meter. Okey, tetapi pada pressure nombor 3, pada pressure di bawah ini, kita katakan ia sama dengan kosong kerana dia atmospheric pressure. Dan had laju adalah kosong kerana apa? Setelah air keluar, air akan akhirnya berhenti pada permukaan. Kita anggap seperti itu. Dan pada Z di sini, kita anggap ia adalah starting point. Oleh itu, ia akan sama dengan kosong. Jadi, kita boleh simplify pengiraan itu seperti ini. Kemudian kita akan masukkan nilai di mana pressure head adalah 260,
had laju telah diberi dalam soalan dan ketinggian juga telah diberi oleh soalan. Oleh itu, head of turbine kita boleh kira sebagai 267.5 meter. Kemudian kita masukkan nilai head of turbine itu dengan beranggapan bahawa itu adalah head of turbine efektif. Kerana kita tidak mengetahui maklumat yang lain, kita boleh anggap bahawa nilai head of turbine di situ adalah kekuatan turbine yang berlaku dalam keadaan ini. Oleh itu kita masukkan nilai rho GQH di sini. Kita dapati bahawa nilai power of turbine adalah bersamaan dengan 40.67 megawatt. Kemudian kita akan melihat berkenaan dengan guide vane angle. So, seperti yang saya katakan, guide vane ini sesuai dengan nama dia, ia adalah untuk guide air yang masuk. Kita anggap bahawa had laju ini adalah arah yang terbaik untuk memutarkan turbine. Jadi, sekiranya kalau kita biarkan turbine ini tanpa guidance, kita mungkin air yang akan jatuh daripada pelbagai arah. Jadi ia akan memberi pelbagai jenis angle. Jadi apa yang kita buat, kita akan letakkan guide vane. So kita akan letakkan guide vane di sini, satu plate yang tidak bergerak. Dan kita berharapan bahawa air akan jatuh di sini daripada pelbagai arah dan akhirnya air akan meluncur pada arah V1 untuk hit blade di sini. So, itu yang dimaksudkan dengan guide vane angle. So, maksudnya guide vane adalah objek ini. Maksudnya guide vane yang digunakan untuk guide air yang masuk dan angle adalah nilai angle ini. So, jadi kita kata guide vane angle itu sebenarnya sama dengan angle air yang masuk untuk V1. Jadi kemudian kita boleh mengira. Saya ingatkan sekali lagi, di dalam Francis turbine, idenya sama seperti centrifugal pump. Kita ada dua rumus utama yang boleh kita terus kira berdasarkan equation, iaitu nilai VF dan juga nilai U. Tetapi untuk nilai-nilai yang lain, pelajar perlu menggunakan idea trigonometry yang boleh kita bentuk daripada velocity triangle. Oleh itu, di dalam keadaan ini, kita dapati bahawa kita boleh mengira nilai sin theta di sini dengan menggunakan VF1 over V1. So, kita boleh dapat nilainya adalah 49.6 darjah. Kemudian kita mengira the blade angle at inlet. So, blade angle adalah nilai ini. So, kita boleh mengira bahawa nilai tangent beta 1 boleh dikira dengan menggunakan rumus ini. So, saya harap pelajar boleh faham. Kita ada angle di sini. So, kita tangent adalah nilai VF1 dibahagikan dengan nilai ini. Dan nilai ini sama juga seperti yang ditunjukkan di dalam soal rumus. V1 ditolakkan dengan U1. So, kita boleh dapat nilai rumus seperti ini. Kemudian kita mula mengira nilai U1 di sini dengan menggunakan rumus, iaitu kira-kira 53.8 meter per second. Kemudian kita menggunakan tangent theta di sini untuk mengira untuk mengira V1. Kita boleh dapat nilai V1 sama dengan 5.83 meter per second dan seterusnya kita boleh mengira beta 1 sama dengan 8.13 darjah. Kita teruskan dengan soalan nombor 2. A backward Francis turbine work at head of 45 meters. Runner's diameter at inlet and outlet is 19 cm and 60 cm respectively. The runner's width is 12 cm at inlet and outlet.
blade angle at outlet is 15 degree. Velocity of flow is constant at 3.5 meter per second and there is no whirl at outlet. If hydraulic efficiency is 90%, determine the turbine speed in RPM, the flow rate, the guide vane, the guide vane angle, the inlet blade angle and the power generated from turbine. So di dalam soalan ini diberi beberapa data berkenaan dengan Francis turbine seperti yang tertera di dalam slide. Dan di sini dinyatakan bahawa velocity of flow is constant, membawa maksud VF untuk inlet dan outlet adalah sama dan there are no whirl velocity at outlet. So maksudnya tidak ada V whirl 2 di dalam keadaan ini. Diharap pelajar dapat melukis velocity triangle seperti ini dan boleh listkan ke nilai data daripada soalan seperti di dalam slide ini. Soalan yang pertama, kita diminta untuk mengira turbine speed in RPM. Saya rasa pelajar telah tahu bahawa satu-satunya rumus yang mempunyai speed of turbine ataupun nilai RPM adalah rumus untuk U. Oleh itu kita tahu bahawa U sama dengan pi dn/60. Kita boleh menggunakan U1 atau U2. So di dalam soalan ini mungkin lebih mudah kita menggunakan nilai U2 kerana kebanyakan data ada pada outlet. Jadi kita rearrange the equation, kita boleh dapat nilai N sama dengan 60 U2 per pi D2. Oleh itu untuk mencari nilai N, kita perlu mencari nilai U2 terlebih dahulu. So di dalam kita melihat pada outlet di sini, kita boleh mengira nilai U2 dengan menggunakan tangent beta 2 di sini. Dan kita boleh rearrange menjadi seperti ini. So kita ada VF2 bahagikan dengan tangent 15. Kita V whirl 2, kita boleh masukkan nilai V whirl 2 sebagai 3.5 di sini. Dan kita boleh dapat hal laju U2 sebagai 13.06 meter per second. Dan seterusnya kita boleh mengira nilai RPM sebagai 416 RPM. Seterusnya kita boleh mengira nilai flow rate dan ini adalah rumus yang mempunyai nilai flow rate VF sama dengan Q over K pi dB dengan beranggapan bahawa nilai K adalah 100%, iaitu kita boleh masukkan nilai K sama juga dengan 1 dan kita boleh mengira nilai Q menggunakan rumus ini dan kita boleh dapati bahawa kadar alirnya adalah 0.792 meter padu per second. Seterusnya, kita boleh mengira the guide vane angle. Seperti yang saya katakan, guide vane angle adalah guide vane adalah satu part yang digunakan untuk memastikan air masuk pada sudut yang tertentu. Oleh itu, guide vane angle sama dengan nilai theta di sini. Kemudian, kita boleh melihat velocity triangle yang kita ada. Mungkin kita boleh mengira nilai tangent theta sama dengan VF1 over V whirl 1 berdasarkan velocity triangle di sini. Dan untuk menyelesaikan perkara ini, nilai VF1 kita telah ketahui, oleh itu kita perlu mengira apakah nilai V whirl 1. Untuk mengira nilai V whirl 1, mungkin kita perlu menggunakan either hydraulic efficiency. Oleh itu, ini adalah rumus hydraulic efficiency. Kita boleh rearrange rumus tersebut. Kita boleh mengira nilai V whirl 1 sama dengan 0.9 GH over U1. Oleh itu, U1 kita boleh mengira berdasarkan rumus ini. Dan kita boleh dapat U1 bersamaan dengan 19.6 meter per second. V whirl 1 dan kemudian kita masukkan semua sekali nilai tersebut. Kita tahu nilai graviti dan kita tahu nilai H diberi di dalam soalan sebagai 45 meter. Kita dapat nilai V whirl 1 sama dengan 20.27 meter per second.
Kemudian kita boleh mengira nilai tangent tersebut dengan menggunakan rumus ini dan kita dapati bahawa nilai theta di sini sama dengan 9.8 darjah. Kemudian kita boleh mengira the inlet blade angle. So blade angle adalah angle yang reflect kepada bentuk blade dan ia dinyatakan sebagai beta 1. Dan pengiraan beta 1 boleh dibuat dengan menggunakan rumus ini. Kita masukkan semua parameter ataupun data yang diperlukan dan kita boleh mengira bahawa nilai beta 1 di sini sama dengan 79.16 darjah. Kemudian kita boleh mengira power generated from turbine. So, jadi kita kata yang ini kita boleh mengira dengan menggunakan rho GQHE. Di sini saya harap pelajar faham dengan ayat yang dinyatakan. Kerana dinyatakan power generated from turbine. So, di sini kalau kita anggap di sini ada turbine, air masuk daripada atas dan mengeluarkan power. Sekarang diminta power generated from turbine. Maksudnya apakah power yang kita tap pada outlet. So jadi di sini kita boleh mengira sebagai rho GQHE. Dan untuk mengira Euler head kita boleh menggunakan rumus ini. So kemudian kita akan masukkan nilai tersebut. Kita boleh dapati bahawa power generated from turbine sama dengan 314.67 kilowatt. So di sini saya harap pelajar dapat alert ataupun pelajar dapat faham sebaik mungkin apa yang dikatakan dengan hydraulic head, effective head dan juga Euler head. Kita pergi kepada soalan nombor 3. Hydraulic efficiency of a Francis turbine can be written as, seperti yang ditunjukkan di sini, efisiensi sama dengan 1 tolak total losses dibahagikan dengan HB, where total losses, HL di sini, is head of losses in the turbine and HB is the net head. If total losses is minimum, the hydraulic efficiency will become maximum. Define an expression for V world 2, world velocity at outlet, with maximum hydraulic efficiency. Total losses can be expressed as this one. For reaction turbine, head loss of relative velocity is 5% and head loss at draft tube is 20%. Velocity of flow is constant at 7.5 meter per second. U2 is equal to 15 meter per second. At maximum efficiency, the net head is 90 meter. Determine the world velocity at outlet, the guide bend angle at outlet, the blend angle at outlet, and the hydraulic efficiency. So di dalam soalan ini mungkin ada beberapa kenyataan yang mengelirukan. Jadi itu soalan ini saya pilih untuk diterangkan di sini. Okey, kita pergi kepada pemahaman soalan terlebih dahulu. Diberi hydraulic efficiency sebagai rumus ini. So, rumus ini adalah rumus yang hanya sesuai untuk soalan ini sahaja. Diharap pelajar tidak menghafal rumus ini untuk menyelesaikan masalah yang lain. Kemudian dikatakan, when total losses is minimum, hydraulic efficiency will become maximum. Saya rasa pernyataan ini saya harap pelajar faham kerana sekiranya losses adalah kurang, oleh itu efisiensi akan menjadi maksimum. Dan total losses boleh ditulis seperti ini dan saya harap pelajar faham di dalam fluid mechanics 1 kita belajar minor losses. Kita mempunyai rumus K V square over 2G dan kalau kita lihat rumus ini ia menggunakan idea K V square over 2G. Cuma dia menggunakan VR dan juga V2. Kerana apa? Kerana ia reflect kepada losses ataupun minor loss yang berlaku pada certain type of component. So maknanya VR itu membawa maksud losses yang berlaku apabila air mengalir
melalui atas blade. Dan V2 over 2G, kita kata kemungkinan dia reflect kepada minor loss yang berlaku pada inlet ataupun outlet aliran tersebut. Itu sebab dia menggunakan idea actual velocity V2. Tetapi VR, dia reflect kepada apa yang berlaku di atas blade. Okey, so kemudian di sini kita beranggapan bahawa world velocity is not zero. So maksudnya di dalam inlet juga world velocity ada dan di dalam outlet juga world velocity wujud. Kerana apa? Soalan bertanyakan nilai world velocity at outlet. So di dalam rumus ini kita boleh mengeluarkan nilai V2 dan juga VR2. Kerana apa? Kerana di dalam rumus ini ia melibatkan VR2 dan V2. Jadi berdasarkan velocity triangle, kita boleh menulis nilai ini V2 sama dengan V world 2 VF2. Yang ini saya rasa pelajar nampak, kita ada V2 di sini sama dengan V world 2 di sini kuasa 2 campurkan dengan VF2 kuasa 2. Kemudian VR2 di sini, kita boleh dapat bahawa kita ada VR2 di sini sama juga dengan VR2 di sini, sama juga nilai VF2 dan juga nilai panjang ini. So, panjang yang ini adalah sama juga dengan U2 tolak V world 2. So, jadi ini daripada dua nilai ini, kita masukkan di dalam rumus ini. So, kita masukkan nilai VR2 dan kita masukkan nilai V2 kuasa 2 di sini. Kemudian kita samakan nilai losses ini sama dengan kosong kerana di dalam penyataan tersebut dikatakan bahawa sekiranya losses adalah kosong, nilai efisiensi adalah maksimum. So, kemudian kita simplifiedkan term ini. So, jadi apa yang kita buat? Yang ini kita ada kita ada HL sama dengan kosong, sama dengan rumus ini. Dan sama dengan rumus ini kerana kita telah masukkan nilai VR2 dan V2. Kemudian kita akan differentiate the term kepada DHL over DV world 2. So, kenapa kita bezakan kepada V world 2? Kerana idea yang paling mudah sekali ialah kita mengatakan bahawa ini adalah sama dengan kosong dan kita ingin mencari maximum efficiency. So, idea dia ialah selalunya di dalam efficiency ini kita akan dapat curve graph seperti ini dan nilai teratas adalah nilai maksimum. So, sekiranya pelajar ingat, di dalam matematik kita akan bezakan persamaan tersebut supaya kita boleh mendapat apakah titik maksimum di dalam sesuatu graf. Jadi itu yang kita buat di sini, kita bezakan terhadap V world 2 kerana kita ingin mencari nilai V world 2. So setelah kita bezakan, kita akan dapati nilai tersebut adalah seperti ini. Nilai pembezaan tersebut. Jadi kita dapat K V world 2 over G tolak K1 U2 over G dan kita dapati K2 V world 2 over G. So kemudian kita rearrange equation tersebut supaya menjadi nilai ini dan akhirnya kita boleh mendapat sebutan untuk V world 2 sama juga dengan V world 2 sama dengan K1 per K1 campur K2 U2. Kemudian kita boleh buat ringkasan bahawa nilai V world 2 ini pada keadaan ini, okey, maknanya nilai V world 2 itu dalam keadaan ini akan menghasilkan hydraulic efficiency dalam keadaan maksimum. So, kemudian kita cuba menyelesaikan masalah tersebut. Pertama, telah diberikan di dalam soalan bahawa kenyataan seperti ini. Kenyataan bahawa head loss of relative velocity is 5% dan head loss at draft tube is 20%.
So jadi kat sini dia beri maksud relative velocity dan kat sini diberi idea berkenaan dengan draft tube. So nilai ini sebenarnya adalah reflect terhadap koefisien koefisien had laju pada kedudukan tersebut. So jadi kita kata untuk relative velocity kita akan masukkan dia sebagai 0.05 VR²/2g. Okey. Dan kerana rumus asalnya adalah seperti ini. Kita ada K VR2 dan kita ada K V2 dan nilai K1 sama dengan 0.05 dan K2 sama dengan 0.2. Kerana apa? Kerana nilai K di sini dia relate kepada relative velocity dan 0.2 di sini relate kepada V2. So V2 adalah actual velocity yang melalui draft tube. So melalui pengiraan ini kemudian kita boleh mengira pengiraan seterusnya kerana kita tahu bahawa VF sama dengan 7.5 meter dan U2 sama dengan 15 meter per second. Oleh itu kita boleh mengira apakah world velocity at outlet pada maximum efficiency. Kita masukkan nilai K di sini dan kita dapati bahawa world velocity sama dengan 3 meter per saat. Seterusnya kita boleh mengira the guide vane angle at outlet. So maknanya guide vane angle at outlet sebenarnya adalah sama dengan had laju air yang keluar. Jadi idea dia sama saja jika kedudukan guide vane pada inlet itu di sini dan guide vane pada outlet kita boleh anggap ia adalah kedudukan di sini. Oleh itu memadai untuk kita mengira apakah angle yang relate kepada actual velocity pada outlet. So di dalam keadaan ini kita boleh mengira nilai alpha di sini sama juga dengan F2 di sini dibahagikan dengan V2. So jadi kita dapati bahawa nilai angle adalah sama dengan 68.2 darjah. Kemudian kita boleh mengira blade angle at outlet. So blade angle kita faham ia adalah reflect kepada bentuk angle blade pada outlet. Ia reflect kepada angle di sini. Oleh itu beta 2 boleh dikira dengan menggunakan rumus VF2 per U2 tolak V world 2. Kita masukkan nilai dan kita boleh dapati bahawa beta adalah sama dengan 32 darjah. Seterusnya kita boleh mengira the hydraulic efficiency. Rumus yang telah diberikan di dalam soalan adalah rumus ini. 1 tolak total loss dibahagikan dengan HB. Daripada soalan diberi nilai HB adalah sama dengan 90 meter. Kemudian nilai total losses diberikan dengan rumus ini. Kita boleh masukkan nilai VR dan nilai V2 dan juga nilai K1 dan K2 untuk kita dapat nilai sama dengan 1.175 meter. Okay, pengiraan VR2 dan V2 boleh dilihat berdasarkan pengiraan yang ditunjukkan di dalam slide. Rumus ini sebenarnya adalah dibentuk berdasarkan velocity triangle. Kemudian kita boleh mengira hydraulic efficiency berdasarkan rumus ini dan kita dapati bahawa ia sekitar 98.7%.